Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah pun mengurniakan kita peluang dan kesempatan dapat hadir ke rumah Allah, dapat datang bekerja hari ini dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan senantiasa mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Kita dapat beribadah, dapat duduk dalam rumah Allah yang mulia ini, tak lain dan tak bukan untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicarakan di bawah tajuk pada membicarakan surah Al-Qamar ayat yang ke-52 dan 53 daripada juzuk yang ke-27. Segala tindak tanduk di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tindak tanduk kita ni tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawa Allah ni dia zat yang mengawasi. Dia awas semua. Dia awasi semua. Kita kalau di tempat kita, tempat kerja kita, kalau tak ada CCTV, tak ada incas yang mengawasi, tak ada lah. Tapi Allah tidak begitu. Kita tak nampak. Sebab tu dalam rukun ihsan itu kita diajar supaya an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kita mengaji kan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu merasakan, kata Nabi, merasakan dalam kerja buat kamu, dalam amal ibadah kamu, dalam apa saja gerak-geri kamu, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu tengok Allah. Allah ni ada depan kita. Apa kita buat? Macam tuan-tuan lah, kita sama-sama lah. Depan kita ada majikan, depan kita ada pegawai yang bertugas, yang mengawasi, yang menilai segala gerak-geri kita. Sudah pasti kita akan buat dengan penuh
tu'maninah. Kalau semayang tu ada tu'maninah, ada tertib dia. Kita akan buat dengan penuh kebijakan, dengan penuh sempurna. Sebab kita nak pastikan markah yang akan diberi nanti juga mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi kita akan buat dengan penuh berhati-hati, dengan cermat, supaya benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu syurga ni mahal. Tak boleh masuk syurga ni terlalu mahal. Tapi siapa yang dapat masuk syurga, subhanallah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang kata Allah berjaya disisihkan daripada azab api neraka Allah, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah dia faqad faz, itulah dia orang yang berjaya. Nak tengok orang berjaya tak berjaya nanti di padang mahsyar. Atas dunia ni dia gondol lah, apapun dia dapat honors ke, dia dapat apa saja pencapaian akademik dia yang terbaik, dia dapat plus yang hebat, tapi sebenarnya itu belum tentu lagi dia berjaya. Berapa ramai orang berjaya akhirnya jadi benci kepada Islam. Berapa ramai orang yang berjaya akhirnya jadi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang hebat-hebat tapi tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kejayaan itu bukan dengan apa yang kita capai. Dunia ni dunialah. Mudah-mudahan kejayaan dunia itu akan membuahkan hasil. Dia guna sungguh-sungguh kejayaan dunia itu untuk kepentingan akhirat dia. Sebab tu orang cerdik ini orang yang wa'amila lima ba'dal maut. Dan dia akan bekerja, dia akan bertindak untuk kehidupan selepas daripada mati. Dia fikir dia mati je. Kan? Ini orang yang bijak, orang yang hebat. Baik. Penghayatan surah Al-Qasas ini lebih menumpukan kepada gesaan Allah Ta'ala agar setiap hamba-hambanya senantiasa muraqabah. Apa dia muraqabah? Qarib, untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, ataupun mengawasi diri masing-masing bahawa Allah senantiasa melihat tindak tanduk mereka. Jadi kita nak kena pasak dalam minda kita bahawa Allah Ta'ala itu senantiasa mengawasi, senantiasa melihat kita. Bukannya boleh terlepas begitu sahaja. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada secara zahir ataupun tersembunyi, akan dicatat oleh para malaikat, dan ia juga akan dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ni kena ada. Buah ni tuan-tuan sekalian kena ada, insya-Allah. Kalau buah ni ada dalam pegawai, buah ni ada dalam pengarah, buah ni ada dalam kaki tangan biasa, buah ni ada dalam pak gad, buah ni ada dalam pemandu, buah ni ada dalam mana-mana, maka dia tidak akan berani untuk nak menyeleweng, untuk nak pecah amanah, nak rasuah, nak buat benda-benda yang kadang-kadang seolah-olah tidak dilihat oleh manusia yang lain. Begitu. Jadi kalau buah ni dia ada, insya-Allah. Buah ni bahawa setiap apa yang kita buat ni Allah catat, Allah balas berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi kalau buah ni ada ingat Allah, insya-Allah. Kan? Dia jadi driver, dia bawa kereta, dia tak pi buat kerja lain.
ada setengah orang guna kereta kerajaan, guna kereta kementerian, guna kereta jabatan. Pergi mana, hantar bos ke, hantar siapa-siapa, kemudian dia pergi cilot buat kerja-kerja lain. Sedangkan dia dibayar gaji pada waktu itu, berdosa, hukumnya haram. Dia tak boleh. Selepas waktu kerja, dia nak guna kereta dia sendiri, nak guna kenderaan dia sendiri, silakan. Dia nak guna kenderaan jabatan, nak guna kenderaan rasmi, nak guna kenderaan untuk tujuan lain daripada kerja jabatan, maka dia tidak dibenarkan. Haram apa yang dia dapat, walau banyak mana sekalipun, tak boleh. Sebab tu kena cermat. Kadang-kadang kita boleh kong kali kong, kita boleh pusing, tapi ingat, kan, betul lah, tak ada siapa nampak, kita claim mileage, kita claim itu ini dan sebagainya. Ini berlaku di sebahagian daripada setengah yang tidak merasakan bahawa dirinya senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama surah Al-Qamar ayat 52 dan 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi az-zubur wa kullu saghirin wa kabir mustatar. Baik, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis di dalam kitab suratan amal. Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan tiap-tiap perkara yang besar tetap akan tercatat. Kita buat apa pun, tentang infak ke, tentang sedekah ke, kan? Saya nak main tadi ni, ada orang call, Ustaz, Ustaz di Kulim lama dah ke buka tahfiz? Lama dah, Alhamdulillah 2 tahun dah. Oh, tang mana Kulim? Saya beritahu lah lokasi sekian-sekian, rumah cikgu Sahak, jalan sekian-sekian semua. Oh, dia kata dekat rumah saya. Saya pun asal situ, tapi kami dah 3 beradik, dah duduk jauh-jauh semua dah, mak ayah pun tak ada. Ustaz nak ambil tak? Pergi ambil rumah saya lah, buat tahfiz perempuan pula. Masya Allah, kita pun tak tahu, tak kenal siapa. Tuan Haji, ada seorang nama Haji apa nama, dia nak bagi guna dia punya premis keluarga dia untuk bagi. Alhamdulillah lah, kebetulan saya pun duk cari juga. Orang duk tanya-tanya, orang duk tanya tentang apa nama ni, tahfiz Mandarin perempuan di utara. Jadi kalau dapat dia nak pergi tengok lah, nak pergi tengok macam mana, insya-Allah. Selagi mana tanah tu, rumah tu digunakan untuk tujuan yang baik, orang mai solat, anak-anak tahfiz duk berlari hafal Quran, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, selagi mana ada tujuan yang baik, maka insya-Allah pahala tu akan mengalir. Hak mati pun boleh pahala tuan rumah tadi. Hak yang niat nak memberi guna, mungkin dia tak bagi terus, tapi dia suruh guna. Kita buatlah perjanjian ke macam mana ke, kan? Jadi semuanya tercatat dalam catatan suratan amal. Kita tegur nasihat yang baik-baik, kita tulis, kita posting, kita post dalam media sosial kita yang baik-baik, insya-Allah. Orang tu share pula dengan macam-macam cara, dengan WhatsApp-nya, dengan broadcast-nya, dengan macam-macam lah aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan. Jadi insya-Allah segala kebaikan ini mustamir, dia berterusan, insya-Allah. Orang tu share pula yang baik-baik, tak payah share lah. Benda tak pasti jangan kongsi. Benda tak jalan, benda tak betul, benda tak tahu kok mana punca, tak payah kongsi. Buat dosa kering saja. Kita ambil pahala yang banyak.
untuk kebaikan masa depan kita semua, insya-Allah. Jadi mengikut syarah kepada ayat yang telah kita bacakan tadi, sesungguhnya setiap manusia itu tidak akan terlepas daripada melihat setiap perlakuan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Dunia ni tak akan lepas, tuan sekalian. Apa saja, detik hati, baru terdetik hati. Nak buat baik, Allah Ta'ala catat dah. Turun rumah tadi, niat dah, ni ada lebih sikit hari ni, nak bagi tabung surau contohnya, ataupun nak bagi dekat tahfiz, ataupun nak bagi dekat siapa-siapa, niat dah. Niat turun daripada rumah tu, boleh dah pahala. Tiba-tiba sampai kena turun site pula, kena pergi meeting di Putrajaya, tak dapatlah hadir. Dia pun pergi sana pun tak sempat nak join kuliah di sana sebagai contoh. Pahala tu dapat dah sikit. Dapat dah, walaupun tak penuh tapi dapat. Tu dia hebatnya tuan-tuan sekalian. Untuk kita ni sampai tahap begitu. Keburukan pula, niat nak buat buruk, nak buat hal-hal yang tidak betul. Niat tak dapat lagi sampai terlaksana perkara tersebut. Kan? Kadang-kadang kita buat mudah-mudah tuan-tuan sekalian. Kita buat mudah-mudah aja. Benda dosa ni kadang-kadang kita buat mudah-mudah. Solat bagus dah, solat jemaah bagus dah, zikir bagus dah. Tapi ada benda-benda yang kita buat yang kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi oleh kerana itu adalah satu dosa yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi dia dosa, maka dapatlah kita sangka buruk, kita tak ada apa-apa lagi, terus dah kita bagi sangkaan-sangkaan yang dipanggil su'uzzan, sangkaan buruk, tak pasal-pasal. Kita boleh clean saja kita punya akaun saham akhirat kita. Baik. Jadi Allah itu menyaksikan seluruh gerak-gerinya saat bersendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Kan? Maka hal ini akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan yang banyak serta menghalanginya daripada berbuat keburukan. Jadi diingat bahawa Allah Ta'ala itu mengawasi, awas gerak-geri dia, awas perbuatan dia, awas tutur bicara dia, awas bisikan hati dia, mengawasi segala-galanya. Yang ni kena ada. Bila ada yang ni, insya-Allah dia tak akan tergamak untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, walaupun tak ada siapa nampak. Kan? Kan sifat sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kan yang akan mendapat naungan di bawah arasy Allah di saat tidak ada teduhan yang lain. Apa dia? Antaranya rajulun da'at imra'atun, diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang tulus, yang mulus, halus, mungkin ada pulus lagi, kan? Ajak untuk buat maksiat, dia boleh mengatakan inni akhafullah. Padahal dia boleh buat dah, tak nak siapa dah waktu tu. Dia boleh dah, nak bergomoi ke, nak apa ke, dia boleh dah waktu tu. Tapi dia masih lagi ada ingatan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengawasi segala gerak-geri amal perbuatannya. Jadi dia tak sanggup untuk nak melanggar walaupun tidak dilihat oleh sesiapa pun. Baik. Demikian itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila suatu ketika engkau berada seorang diri, jangan engkau ucapkan aku bersendirian, tetapi ucapkanlah ada yang senantiasa mengawasiku, iaitu Allah. Jangan engkau mengira Allah itu lalai sesaat pun, baginya tidak ada yang tersembunyi walaupun sesuatu yang tidak nampak. Ini pesanan
Imam Ahmad. Jangan kita duk anggap aku seorang-seorang. Tak. Kita kena rasa Allah tu ada senantiasa. Seolah-olah kita tengok Allah, kita duk seorang ke, kita ramai ke, ni depan ramai-ramai kita jadi alim, jadi wara'. Seorang-seorang belum tentu. Allah tak uji lagi. Allah uji kita, belum tentu. Saya duk kata kat kawan-kawan kan, orang hak boleh kata banyak macam-macam kan. Post sana, post sini, tengok mai hantar sat Lamborghini, sat lagi Ferrari, sat lagi rumah besar, sat lagi bercuti sana sini. Kan? Saya kata, Allah tak uji kita lagi. Kalau Allah uji kita, ya Allah, bolehkah kita nak berdepan dengan perkara-perkara tadi? Ada orang dia istidraj. Kan? Allah bagi itu bukan pemberian, bukan rezeki, tapi istidraj. Ujian daripada Allah. Allah bagi itu bukan pemberian Allah, tapi itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billahi min zalik. Baik. Pada hari perhitungan di akhirat nanti, malaikat tidak pernah lalai. Tidak ada satu pun yang akan terlepas, kerana malaikat yang ditugaskan mencatat amalan senantiasa bersedia mencatat setiap perlakuan mereka. Malaikat tidak pernah lalai melaksanakan tugas yang ditetapkan kepada mereka. Pada hari perhitungan di akhirat nanti, mulut tidak boleh lagi berbicara. Sebaliknya, anggota manusialah yang akan bercakap, menjawab persoalan yang dilontarkan. Tak ada lah. Atas dunia ni kita boleh auta, boleh buat pengakuan, boleh tak mengaku, boleh kita pusing sana, pusing sini. Boleh. Boleh tukar peguam, boleh tukar hakim, tukar macam-macam lah benda dunia. Boleh buat drag sikit, drag lagi, terlepas lepas tu. Boleh tuan sekalian, kita boleh buat. Ada kuasa, ada harta, ada duit. Tapi daripada masyarakat tak boleh. Habis dah semua tuan sekalian. Sebab semuanya akan tercatat, dicatat. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, nakhtimu ala, kami khitamkan, kami kunci habis, kami seal mulut ni. Macam mana bentuk Allah kunci? Tuan-tuan jangan imagine, jangan terbayang pula. Tak boleh. Wa tukallimuna aydihim, tangan ni bercakap. Kita buat gaya macam ni, tapi tangan ni bercakap. Dia keluar suara kok mana, kok tapak ke, kok atas ke. Yang penting tangan, kata Allah, tangan ni akan bercakap. Tangan ni kata aku yang sign check, aku yang minta projek. Kan? Jumpa kontraktor kita, kita beritahu dah, job ni aku bagi kat hang. Tapi hang kena ingatlah, aku tak bagi saja-saja, aku sign ni. Kalau tidak, tak boleh. Aku tak sign, tak lepas. Kan? Sebagai contoh. Tu contoh. Wa tukallimuna aydihim, tangan ni kata, ya Allah, akulah yang gini. Ya Allah, akulah yang ambil duit ni, ya Allah. Ya Allah, aku inilah yang seleweng ni, ya Allah. Ya Allah, aku inilah yang gini. Yang cakap. Mulut tak boleh cakap dah, sebab mulut ni Allah kunci. Wa tashhadu arjuluhum, kaki pula jadi saksi. Allahu akbar. Sebab tu dia setiap hari dia tuan sekalian kena ada waktu kita duduk muraqabah. Kalau rumah kita tu ada bucu-bucu, kita piduklah kat bucu-bucu rumah tu. Cari bucu-bucu sikit, duduk bos jadah sikit. Ada tasbih satu ke contohnya. Kalau ada bilik boleh buat surau, alhamdulillah. Ada orang dia buat surau dalam rumah, masya-Allah. Ada orang dia nak khulwah. Ada masa dia kena khulwah. Dia bersunyi-sunyian. Dia bukan khalwat ni kena tangkap khalwat, bukan. Tapi dia khulwah, maknanya dia bersunyi-sunyian dengan Allah. Dia muhasabah balik, renung balik, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Macam manalah nak masuk alam barzah nanti, ya Allah, hutang banyak ni, ya Allah. Kan? Kita punya macam-macam hutang ni, kalau kita boleh tahu tak apa, kita boleh selesailah. Kan? Tapi kalau jenis-jenis lain, benda-benda lain,
benda yang melibatkan manusia yang kita tak tahu. Yang tu akan menyebabkan kita akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barang siapa yang hatinya mempunyai keyakinan teguh bahawa Allah itu Maha mengawasi, Allah itu menyaksikan seluruh gerak-gerinya saat bersendirian maupun di tengah keramaian. Itu dia. Di tengah keramaian maka hal ini akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan yang banyak serta menghalangnya daripada berbuat keburukan. Makam ihsan ataupun melakukan sesuatu amalan seolah-olah kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita dapat dicapai dengan ketinggian iman yang senantiasa dicas. Apabila iman bertapak kukuh di hati, maka dengan sendiri kita akan terpelihara daripada berbuat kejahatan. Sekiranya datang lintasan untuk berbuat jahat, hati masih mampu mengawasi agar perbuatan tersebut tidak terjadi dan Allah Ta'ala memberikan kemaafan selagi mana perbuatan jahat itu tidak dilakukan. Kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku, kata Nabi, daripada bisikan jahat dirinya selagi dia tidak mengatakannya ataupun melakukannya. Itu dia specialnya kita umat Nabi SAW. Kata Nabi, lagi kita tak buat jahat, lagi tak terlaksana perbuatan itu, maka selagi itulah kita tidak akan dicatat, dikira. Namun jika seseorang itu tewas dan mengikut nafsunya lalu berbuat kejahatan yang datang dalam fikirannya, maka dicatat satu keburukan untuknya. Elakkanlah segala perbuatan jahat di waktu-waktu yang sisa berbaki ini, kerana sebagaimana kebaikan diberi ganjaran yang berganda, pelaku kejahatan juga akan mendapat dosa yang lebih berat daripada waktu-waktu yang lain. Dan semoga kita semua dihindari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuannya tuan-tuan sekalian daripada surah Al-Qamar ayat 52 dan 53 pada juzuk membicarakan juzuk yang ke-27. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada rasa kita senantiasa bersendirian. Rasa ni jangan rasa kita bersendirian, kata Imam Ahmad. Kena ingat bahawa kita senantiasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita di penghujung usia yang ada. Mudah-mudahan Allah berkati seluruh rezeki kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah berikan kita peluang untuk kita bertaubat sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pastinya kita akan dijemput. Kita bersedia ataupun tidak, kita mahu ataupun tidak, kita pasti akan dijemput untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah, lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.